Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadan khatamul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpah kurnia dan izinnya. Kita dapat bersama pada pagi ini menyambung perbincangan kita dalam kitab Iman dan Kehidupan, sambungan perbincangan muka surat 92. Pada pertemuan yang lepas kita telah membincangkan beberapa perkara yang berkaitan tentang persoalan-persoalan yang dijelaskan oleh Al-Quran, iaitu berkenaan dengan dunia ini adalah kerajaan Allah, manusia ini khalifah Allah, hidup ini pemberian Allah, dunia ini tempat untuk kita berusaha, dan orang yang berbahagia adalah orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sambung sikit perbahasannya lagi. Maka terjawablah pertanyaan yang pernah menghabiskan umur ahli-ahli fikir di masa yang lalu dengan tidak mendapat jawapan yang memuaskan fikiran mereka. Namun bagi orang beriman, mereka memperolehinya dengan perasaan puas, diketahui dari sumber yang tidak keliru dan tidak lupa, iaitulah wahyu yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Dr. Qaradawi menyebut di sini, ketika manusia mencari jawapan-jawapan persoalan-persoalan yang bermain dalam fikiran manusia sepanjang zaman, iaitu tentang dunia, tentang alam, tentang manusia, tentang kehidupan, dan berbagai-bagai persoalan yang tak dapat dijelaskan secara kasar oleh mata yang melihat, telinga yang mendengar, dan tubuh yang merasakan. Al-Quran datang menjelaskannya melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu kita orang beriman diperintahkan untuk meyakini sesuatu yang disebut sebagai ghaib. Zalikal kitabul la raiba fihi, yang disebut dalam Al-Quran tidak ada keraguan. Kita dituntut untuk beriman perkara ghaib, iaitu hari akhirat, dosa, pahala, alam barzakh, adanya iblis, adanya jin. Yang itu semua kita tak boleh lihat dengan mata kasar. Jadi kalaulah ada manusia yang hanya menggunakan akal fikiran mereka semata-mata untuk mengetahui tentang alam ini, tentang kehidupan ini dan kehidupan sesudah mati, maka mereka tidak akan boleh memahaminya. Keistimewaan bagi orang beriman iaitu berpegang teguh kepada wahyu yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka orang beriman itu tidak mengetahui, orang yang tidak beriman itu tidak mengetahui rahsia tentang kehidupan ini. Dari mana, di mana, dan hendak ke mana sesudah hidup yang fana ini. Kalaulah dibuatkan perumpamaan, bagaikan orang yang berjalan di padang tandus, tidak tahu jalan, yang dilihatnya hanyalah cahaya panas, yakni fatamorgana. Dikiranya air tergenang, tetapi setelah sampai ke tempat itu tidak ada sesuatu apapun yang didapatinya. Ataupun bagaikan orang yang berlayar dalam gelap di lautan, tidak nampak satu titik cahaya pun, sehinggalah tidak mengetahui di manakah dia berada dan ke manakah arah yang hendak ditujunya. Gambaran seperti ini telah pun disebutkan oleh Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Aw ka zulumatin fil bahri lujjiyyin yakhsha mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun zulumatun ba'daha fawqa ba'di idza akhraja yadah lam yakad yaraha wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur." Ataupun keadaan mereka bagaikan kegelapan di laut yang dalam, dikepung gelombang demi gelombang, di atasnya awan gelap, dan kegelapan itu tindih bertindih.
apabila dikeluarkan tangannya hampirlah tidak kelihatan. Siapa yang tidak diberikan cahaya oleh Allah tidaklah akan memperolehi cahaya. Surah An-Nur ayat 40. Baik. Disebut di sini tuan-tuan bahawa orang yang tidak beriman, yang tidak percaya kepada wahyu Tuhan, maka mereka tidak tahu tentang rahsia kehidupan. Hidup ni hanya dipenuhi untuk dunia semata-mata. Hidup ni akan jadi susah bila mana keadaan dunia itu rasa sempit. Bahkan mereka tidak tahu apa akan berlaku sesudah mati. Mereka hanya berkira-kira dan membuat andaian bahawa hidup ni hanya hidup kat dunia saja, mati-mati habis. Ada seorang etis bertanya kepada seorang Muslim. Dia kata, bagaimana pendapat kamu sekiranya kamu telah mati nanti dan kamu dapati bahawa kepercayaan kepada kehidupan sesudah mati itu adalah satu yang palsu. Seorang etis tanya pada seorang Muslim, bila kamu mati nanti, rupa-rupanya kehidupan sesudah mati itu adalah satu kepalsuan. Jawab seorang Muslim ini, dia kata itu lebih baik daripada kamu yang mati nanti, yang kamu dapati kehidupan sesudah mati itu adalah satu kebenaran. Siapakah yang lebih rugi sebenarnya? Orang tak boleh jawab lah si etis ni. Sebab bila dah mati, tiba-tiba katakanlah kehidupan sesudah mati itu benar bagi seorang etis, nak balik semula tak boleh dah. Kita tak jadi orang yang rugi. Tapi bagi orang yang seperti kita yang beriman, kita mati dan kita tahu kehidupan sesudah mati itu benar, kita tak akan menyesal. Tapi orang yang tak buat apa-apa, dia akan menyesal. Rasulullah SAW di dalam peperangan Badar, habis saja perang Badar, habis kumpul mayat-mayat tentera musyrikin, lalu dikumpulkan mayat-mayat itu. Nabi pun pergi kepada mayat itu. Nabi berkata, sekarang kamu tahu kan bahawa ada kehidupan sesudah mati. Dalam kumpulan mayat-mayat musyrikin itu ada Abu Jahal. Sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, adakah mereka mendengar apa yang kamu ucapkan itu? Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya mereka mendengar tetapi tidak boleh membalas kembali. Jadi jangan jadi orang rugi bila kita dah mati nanti baru jadi menyesal. Orang tak beriman macam tu mati dia menyesal. Kita ni orang beriman, jangan nanti masa kita hidup ni tak dipenuhi dengan melakukan amal yang soleh, nanti menyesal. Tak payah tunggu mati lah tuan-tuan, sakit cukup. Masa kita sihat, kita tak nak beramal. Masa kita sihat, masa kita dihabiskan pada perkara sia-sia yang tidak membuahkan pahala. Nanti dah sakit, nanti baru nak beri cita-cita. Masa tu rugi lah kita. Masa kita dah sakit esok, nak buat amalan-amalan rasa susah. Mata tak nampak, kaki dah sakit, tubuh badan yang rasa lemah. Masa itu kita akan menyesal. Dan masa kita tengah sihat ni, Tuhan bagi melakukanlah amal sebanyak mungkin. Amal tu pula jangan amal yang melibatkan diri kita seorang-seorang saja. Bukan amal kita puasa saja, bukan amal kita baca Quran saja, bukan amal kita sembahyang sunat saja. Tapi amal yang bagaimana kita berinteraksi dengan manusia yang lain. Kita boleh tolong di sudut idea dia, buah fikirannya, kudratnya. Yang itu kita kena beri perhatian. Dan tak amal seorang-seorang ni tak ada siapa nak kacau, tak masalah. Tapi kita dengan orang, itu yang akan diuji kita punya kesabaran. Itu akan menyebabkan diuji kita punya kekuatan. Di situ akan menyebabkan kita diuji kebergantungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang-seorang tak ada masalah. Bangun pagi, datang surau, nak masuk duit dalam tabung, tak ada masalah. Bangun malam, nak solat tahajud, tak ada masalah. Nak baca Quran, tak ada masalah. Nak berzikir seorang-seorang, tak ada masalah. Tapi cuba pergi berinteraksi dengan orang, bantu orang, bina kehidupan dia, ajak dia kenal Allah, ajak dia beriman. Itu bukan benda mudah. Itulah yang menyebabkan para sahabat meninggalkan tanah tumpah darah mereka, bertebaran di atas muka bumi ini, menyampaikan seruan-seruan Islam. Kalau tuan-tuan baca tulisan saya tentang Salihuddin Al-Ayyubi, dan habis ada tulisan Salihuddin Al-Ayyubi,
Salahuddin Al-Ayyubi telah berkahwin dengan janda kepada Sultan Nuruddin Zaki. Sultan Nuruddin Zakiyah ni pemerintah Syam. Ketika Salahuddin Al-Ayyubi ni dilahirkan di Tikrit, Iraq, bapanya telah pun berpindah dan mendapat perlindungan di Syam. Dan Salahuddin Al-Ayyubi ni duduk rapatlah dengan Sultan Nuruddin Zaki ataupun disebut pemerintahan Zakiyah. Apabila Sultan Nuruddin Zakiyah meninggal dunia, Salahuddin Al-Ayyubi tak ada cita-cita pun nak jadi seorang sultan. Tetapi kerana berlakunya amir-amir di Syam yang cuba memerdekakan Aleppo, Mosul dan juga Damsyik, masing-masing nak pecahkan wilayah itu, semua nak jadi raja, semua nak jadi kuasa. Maka Salahuddin Al-Ayyubi pada ketika itu melihat ini bahaya. Kerana pada waktu itu tentera-tentera Salib sedang menyusun gerakan bukan sekadar untuk memantapkan kekuatan mereka di Baitul Maqdis, bahkan masuk ke wilayah-wilayah Syam, dan seterusnya berusaha untuk merampas Mesir yang telah pun dikuasai oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi dia pun masa itu rasa macam mana nak buat. Masalah yang besar ialah Salahuddin Al-Ayyubi ni bukan bangsawan. Dia berbangsa Kurdis yang duduknya di sepadan Iraq. Jadi masalah dia pun duduk fikir panjang, maka akhirnya dia mengambil satu keputusan untuk berkahwin dengan janda Sultan Nuruddin Zakiyah. Kahwin dengan dia berkahwin dengan bekas isteri atau pembalu kepada Sultan Nuruddin Zakiyah. Maka orang-orang bangsawan mula tidak melakukan provokasi terhadap kekuasaan ataupun pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi. Namun sepanjang dia berkahwin dengan balu Sultan Nuruddin Zakiyah, diriwayatkan kehidupan Salahuddin Al-Ayyubi lebih banyak berada di atas kuda berbanding di atas darat. Kerana sibuknya dia menguruskan pemerintahan Mesir supaya stabil, dan pada masa yang sama memastikan Aleppo, Damsyik dan juga Mosul supaya tidak berpecah daripada pemerintahan Syam. Tuan-tuan bayang, sepanjang dia hidup tu, dia lebih banyak duduk atas kuda daripada jalan kaki. Sepanjang dia berkahwin dengan balu Sultan Nuruddin Zakiyah, diriwayatkan tak pernah satu malam pun dia bermalam dengan isteri dia, kerana sibuknya dia dengan urusan di Mesir dan juga urusan di sepadan Baitul Maqdis, Palestin. Sehinggalah balu ataupun isterinya itu meninggal dunia. Yang ada hanyalah mereka sentiasa berkirim surat di antara satu sama lain, semata-mata untuk menyampaikan Islam. Jadi nak sebut di sini tuan-tuan, bagaimana orang beriman itu mesti mengetahui rahsia kehidupan, sedangkan orang tak beriman dia tak tahu. Dia ingat dunia ni saya, segala-galanya dunia, sehingga dia lupa bahawa ada satu kehidupan yang lebih panjang, yang kekal, yang tidak akan mati-mati lagi, yang banyak kali disebut oleh Al-Quran. Ada satu kehidupan yang kekal, ada satu kehidupan yang kamu tidak akan mati, iaitulah hari akhirat. Yang itulah sepatutnya kamu jadikan sebagai rebutan dalam kehidupan di dunia. Baik, dia katakan orang yang tidak beriman itu berjalan di dunia ni seperti seorang yang berjalan di padang pasir yang tandus. Ia melihat ada genangan air, hakikatnya ia adalah satu fata morgana, reflection daripada cahaya saja. Lalu mereka mengharapkan sesuatu yang besar-besar, akhirnya masa, tenaga, usia mereka dihabiskan ke arah itu. Dan bila duit dah banyak, harta dah banyak, tak boleh guna pula. Dah tua dah, harta banyak, kita tak boleh buat apa. Nak pergi melancong pun tak larat, ada macam-macam penyakit. Pergi berjalan pun macam-macam, tak boleh makan daripada boleh makan. Hidup yang susah, bangun pagi tak tahu apa nak buat. Macam kita ada juga aktiviti, bangun pagi ada solat subuh, saya ada semayang zuhur, asar, maghrib dan isyak. Dia ada apa? Dia semayang pun setahun sekali. Jumpa Tok Kong pun setahun sekali, kita sambut tahun baru.
Jumpa upacara-upacara keagamaan pun bila ada kematian dan juga perkahwinan. Perkahwinan masyarakat Cina ini pun dah tak ikut agama dah, mana ada ikut budaya. Orang-orang yang beragama Kristian ataupun etis pergi ke gereja pun ketika pada upacara perkahwinan. Kita berbeza kan cara hidup kita. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setiap hari Jumaat orang lelaki kena pergi sembahyang. Wajib. Wajib hari Jumaat itu tak boleh ada excuses kecuali bagi mereka ada uzur. Dan kita cara hidup kita tak sama. Tak sama. Kita ada 2 hari raya yang perlu dibesarkan. Aidil Adha, ada juga Aidil Fitri, perlu dibesarkan. Kita ada 1 bulan yang perlu kita berpuasa. Kalau kita tengok sistem hidup kita, kalender hidup kita setahun sebagai seorang Muslim, ada hari-hari yang Tuhan sebut sebagai hari kemuliaan. Ada waktu-waktu yang Tuhan sebut sebagai waktu kemuliaan yang mustajab doa. Ada hari mustajab doa, ada tempat mustajab doa. Ya, jadi kita tengok tak sama kan? Tak sama. Bagi kehidupan orang tak beriman, tak ada apalah. Maka akhirnya orang yang tidak beriman itu berjalan di dalam kegelapan, tak jumpa cahaya seperti mana disebut dalam surah An-Nur ayat 40 ini. Keadaan mereka itu bagaikan kegelapan di laut yang dalam. Laut dalam tu tak gelap. Kalau kita tengok National Geographic, dia cerita tentang laut ni makin bawah makin dalam, gelap, tak nampak apa. Quran disebut tentang kegelapan di laut dalam ketika saintis belum lagi menyelam untuk mengetahui apa yang ada di bawah tu. Quran disebut tentang laut dalam ni gelap, tak ada cahaya. Cahaya matahari tu tak tembus, tak boleh tembus sampai ke bawah tu. Lapisan air yang tebal itu menyebabkan cahaya itu tak dapat masuk. Gelap dalam tu, tak nampak apa. Orang yang menyelam dalam keadaan gelap, tak ada cahaya. Ataupun mereka dikepung oleh gelombang demi gelombang. Maklum tu kalau datang gelombang demi gelombang yang tak putus, susah kita kan naik kapal, gelombang datang bertali arus, penat macam tu, letih macam tu. Pengemudi kapal akan rasa kelelahan. Nak kawal kapal, kalau tidak di kapal itu akan pecah, dipukul oleh ombak yang besar. Dan Tuhan kata di atasnya pula ada gelap, ada awan yang gelap. Dahlah duduk di laut dalam, gelap. Datang pula gelombang demi gelombang, lagi satu masalah, tak nampak. Awan tu pula gelap. Cuba bayangkan, semua gelap gelita pekat. Dan kegelapan itu dikatakan sebagai kegelapan yang bertindih-tindih. Apabila dia keluarkan tangannya, angkat tangan, tak nampak tangan. Maknanya penglihatan mata ni, tangan yang ada melekat pada tubuh badan pun tak nampak. Boleh bayang tak gelap tu macam mana? Kita korang gelap mengangkat tangan, nampak tangan. Ini tangan yang melekat dalam tubuh badan kita angkat tak nampak. Bayangkan betapa pekatnya kegelapan itu. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, siapakah yang boleh memberi cahaya selain daripada Allah? Kita ni Tuhan tanyalah, suruh fikirlah, ya? Kalau Tuhan tak bagi cahaya, tidak bagi hidayah, tak bagi petunjuk, siapa boleh bagi? Sebab tu kita ni dalam sembahyang kita duk minta ihdinas siratal mustaqim, pimpinlah kami ke jalan yang lurus, supaya kita sentiasa mendapat hidayah dan petunjuk. Hidayah ni kalau kita tak jaga, dia akan hilang, dia akan menyebabkan kita tersesat, menyebabkan kita tewas. Sebab kita ada musuh yang tak pernah putus asa dengan kita, iaitu iblis. Kita yang putus asa untuk lawan iblis. Iblis tak pernah putus asa lawan kita. Bila iblis tak pernah putus asa lawan kita, takut-takut kita tewas, ya? Bila manusia putus asa dengan rahmat Allah, dia yang akan susah, dia akan hadapi banyak masalah. Biasa kalau saya masuk ceramah dengan bantuan di penjara, saya tanya soalan ni, ya, kenapa ambil dadah? Oh, dia kata hidup ni serabut menyebabkan dia pun ambil dadah. Saya pun tanya, lepas ambil dadah tu, dah hilang ambil dadah, makan dadah tu, isap dadah tu, suntik dadah tu, masalah selesai? Masalah tak selesai.
Akhirnya mereka berakhir berada dalam tembok batu. 3 minggu lepas saya ceramah di penjara Kajang. Ada 6,500 banduan dalam tu. Ada 2 bangunan. Penjara Kajang ada 2 bangunan. Ada 1,500 banduan dadah, bangunan asing yang semua dadah je tu. Dan ada bangunan main building ada 5,000 banduan. Ada juga dadah kita tu. Jadi saya ceramah depan 150 orang banduan. Selalu saya tanya soalan ni. Majoritinya dalam penjara 90% kes dadah. Ada hampir dah sekarang dah hampir 80,000 banduan. Jadi bila saya tanya tentang ni lah, bila rasa serabut, rasa ambil dadah, selesai masalah, selesai. Akhirnya masuk dalam ni. Masuk dalam ni selesai masalah. Tak selesai juga. Saya kena keluar macam mana? Nak pergi mana? Keluarga dah tak nak terima. Macam mana keluarga nak terima tu? Dah 11 kali keluar masuk je. Sekali masuk 2 tahun, 11 kali keluar 22 tahun. Keluarga tak percaya lah. Ini keluar ni masuk pula. Tapi manusia tu dia ada satu usia matang, dia akan meningkat, umur dia meningkat, dia mula berfikir meningkat, mula fikir meningkat, mula berfikir. Lama-lama dia pun menyesal di atas apa yang telah dia lakukan dulu. Ya, menyesal lama dah duduk dalam ni. Saya selalu bercakap dengan para banduan, saya kata, kamu tahu tak, kamu ni muda-muda, tubuh tengah sihat, badan tengah kuat. Negara perlukan tenaga-tenaga kamu ni. Tapi malangnya kamu bagi duduk kat sini. Duduk dalam bilik-bilik kurungan tak buat apa. Sedangkan negara memerlukan tenaga-tenaga macam kamu ni banyak. Kita tenaga kerja tak cukup kat luar ni. Tak cukup. Tuan-tuan pergi mana-mana pun, mana cukup bekerja, tak cukup. Restoran tak cukup bekerja. Tu Hisham Raposo restoran tu. Dia pun pening kepada cari pekerja. Sanggup bayar RM1,600 dia bayar. Tak ada pekerja, orang tak nak kerja. Orang lebih suka dapat duit zakat, duduk lepak-lepak, masuk dalam WhatsApp grup, kumpulan yang banyak-banyak, lepas tu mengadu masalah. Tak nak kerja. Sebab rakyat Malaysia ni pun murah. Dengar je terus percaya, bantu, tolong kan. Tak ada selidik. Baguslah kita nak tolong tu. Tapi ada satu kumpulan manusia yang memang malas. Semalam saya baca laporan daripada Majlis Hakim Islam Wilayah Persekutuan, Pusat Zakat, dapat maklumat ada asnaf susah. Pergi tengok, asnaf tu duduk kondominium, bukannya BBR, kondominium dia duduk. Ya. Itu nasib pusat zakat jenis turun. Ini pusat zakat jenis tak turun. 4 tahun duduk rumah yang pusat zakat tu bayar. 4 tahun duduk pusat zakat bayar. Dia tak pernah datang cek orang tu kerja ke, orang tu tak kerja. Lainlah kalau orang tu sakit, lainlah orang tu uzur. Tak pernah datang, tak turun. Akhirnya dah 4-5 tahun pusat zakat dia tolong bayar sewa rumah. Mana boleh macam tu? Saya tanya negeri-negeri lain. Saya banyak jumpa pusat zakat. Saya tanya berapa lama sebenarnya? 2 tahun je. Lepas tu pandai-pandai lah kena terbang sendiri. Dah 2 tahun dah tolong. Dah usaha. Kerja bukan tak ada. Kerja lambat-lambat, kerja tak cukup bekerja. Yang muda-muda pergi masuk duduk dalam penjara. Yang luar penjara enjoy seronok-seronok, happy. Ini masalah kan? Ini masalah besar. Ini masalah negara kita, masalah besar. Ya, kita hadapi masalah yang kritikal sekarang ni. Penjaga dah penuh. Semalam waktu maghrib, Pusat Koreksional Puncak Alam telefon saya. Sebab semalam tersebar satu surat. Itu pihak penjaga bagi surat kepada NGO saya dan melantik saya untuk diberi lesen untuk masuk semua penjaga sampai 2024. Dapat lesen dalam 2 tahun. Jadi bila surat itu keluar daripada ibu pejabat, jadi pihak penjaga tahulah saya ni boleh masuk. Semalam Pusat Koreksional Puncak Alam telefon, dia kata, Ustaz, boleh tak Ustaz masuk tiap-tiap minggu? Oh, tiap-tiap minggu ni kemudah tu. Puncak Alam tu bukan dekat. Daripada Bukit Mahkota lagi Puncak Alam tu 1.5 jam. Ya?
Kita kenapa nak masuk tiap minggu? Ustaz tolong dia tu. Sebab Kristian masuk tiap-tiap minggu. Tak ada NGO Islam masuk. Saya pun tak tahu nak buat macam mana. Tiap-tiap minggu Kristian masuk. Tapi NGO Islam satu pun tak masuk. Dan masalah di Puncak Alam sekarang, pusat koreksi di Puncak Alam, yang sepatutnya hanyalah penjara juana, tapi kerana penjara kita dah penuh, ada bantuan bukan juana pun dimasuk. Sebab kawasan itu luas, besar, ada bukit. Saya tanya berapa ramai? Ada dekat 200 orang bantuan yang bukan juana. Saya kata umur berapa? Sampai umur 60 tahun. Jadi sekarang ni nak kena bagi khusus motivasi pengisian agama kepada bantuan biasa. Dan pada masa yang sama ada dekat 380 orang anak-anak kita yang masuk ke situ. Baru-baru ni kalau perempuan perasan, tuan-tuan perasan, di Negeri Sembilan ada kes bakar sekolah agama. Perasan? Ada baca berita seorang budak bakar sekolah agama. Yang bakar tu budak sekolah tu. Saya ada ceramah di Kajang, di Bangi, dan saya bercakap dengan penguasa bomba yang buat forensik, siasatan forensik. Dia kata, Ustaz tahu siapa yang bakar? Dia tak tahu. Yang bakar tu budak sekolah tu. Kenapa dia bakar? Dia tak nak pergi sekolah. Mula-mula dia bakar rumah dia dulu. 2 kali dia bakar rumah dia. Dan kali ketiga dia, kenapa dia bakar sekolah? Kerana dia dibuli di sekolah. Macam mana pihak bomba dapat siasatan, dapat jumpa dia? Dia tu Ustaz, dia bakar tempat duduk dia, dia bakar tempat duduk kawan dia. Dan kita cek siapa orang ni. Forensik dia ada juga bakar siasatan dia. Kita dapat jumpa dia. Dan jumpa mak dia pun tahu dia bakar sekolah. Jadi umur berapa? 14 tahun. Dia kata, Ustaz nak buat macam mana? Mujurlah dia kata ketika dia bakar tu, sekolah tu di Rembau, kata sekali Rembau. Masa tu cuti sekolah. Kalau tidak, habis semua yang duduk asrama tu akan mati. Jadi apakah nasib budak itu tuan? Kata pihak bomba dia tu, Ustaz, kami pun kesian. Tapi nak buat macam mana? Kami terpaksa serah kepada polis, siasatan forensik. Dan budak tu akan masuk penjara juana. Akan masuklah sama ada Henry Geni Melaka ataupun Puncak Alam. Itu ini masalah besar. Masalah besar. Budak sekolah agama bakar sekolah agama. Itu masalah besar. Dan dia telah pun menghafal beberapa juzuk Al-Quran. Berapa juzuk dah dia dah hafal. Sebab itu kita dituntut bila kita hidup ni, kita tak nak ikut panduan daripada agama. Sebab itu Quran ni tahu siapakah yang boleh memberi hidayah dan petunjuk selain daripada Allah. Sebab itu kita sendiri pun takut di hujung usia kita tergelincir. Takut anak-anak kita tergelincir, takut keturunan kita tergelincir. Sebab itu kita selalu minta, wahai Allah, janganlah yang membolak-balikkan hati kami, jagalah hati kami jangan sampai kita pada penghujung itu hilang keyakinan pada Allah. Seperti juga orang yang ada kuasa. Orang ada kuasa tu mereka awalnya dia nak berkhidmat. Tapi tu bila datang macam-macam, duduk pula keliling orang yang macam-macam, akhirnya jadi macam-macam. Yang sekarang dia jadi semacam dia. Kawan-kawan lain semua tak ada. Hingga ada seorang-seorang, itu saya ingat duduk dalam penjara seronok. Saya masuk 4 jam pun fikir nak keluar. Ini kena masuk 12 tahun. 4 jam pun rasa bila nak keluar. Saya sekali masuk itu penjara tu, saya akan ada dalam tembok batu tu 4 jam. Lepas ceramah 2 jam, nanti dia orang kata, Ustaz, kita minum dulu. Minum tu pun dalam tembok batu tu lagi. Yang datang serve kita pun bantuan-bantuan. Kita pun tengok dia risau. Baju biru, baju putih, baju merah. Bila nak keluar dia, bila nak keluar. Itu 4 jam pun dah rasa rimas. Dengan bau yang semacam, ada satu bau yang semua penjara. Bau dia sama je. Ya. Sebab tu kita takut supaya kita ni tak jadi golongan yang tergelincir daripada jalan petunjuk ni. Tuhan beritahu, hati-hati. Kuasa akan menyebabkan kita jatuh, harta akan menyebabkan kita jatuh, pangkat, kedudukan yang kita kejar menyebabkan. Semua itu telah dicerita dalam Quran kan. Dia cerita tentang Fir'aun yang kuasa menyebabkan dia tak percaya pada Tuhan. Dia ceritakan tentang Korun kaya menyebabkan dia lupa pada Tuhan.
Dia cerita tentang Namrud, pemerintah yang pegang kuasa, dia lupa pada Tuhan. Banyak tu orang cerita dalam Quran. Kisah Nabi Musa, dia cerita pula tentang ahli agama, ya, yang juga akhirnya bersekongkol dengan tentera-tentera Firaun untuk membunuh Nabi Musa AS. Ahli agama pun sama tak? Itu dicerita dalam sejarah Nabi Musa AS, seorang yang dikenali sebagai wali. Sebab apa? Harta, pangkat, kedudukan, kekuasaan akan menyebabkan kita lupa, sehingga kita tak ingat bahawa yang itu semua sementara. Itu semua adalah satu bentuk pinjaman yang boleh membawa kita ke dalam syurga atau menghumban kita ke dalam neraka. Sebabnya saya baca satu catatan kisah lama. Satu hari Tuan Razak pergi ke Dubai masa dia jadi Perdana Menteri. Jadi masa dia pergi ke Dubai Perdana Menteri itu, dia tak cukup duit cash. Dia pun tak plan nak beli apa-apa pun. Kemudian dia kata kawan dia tak bawa duit lebih, nak belilah sebelum mata, nak bawa balik bagi pada Tun Rahab. Tak ingat pun, dia suruh pegawai dia pergi, dia beli dah apa-apa. Pegawai dia pun pergilah pergi beli. Lepas tu bagi pada Tun Razak, ni lah, belilah sikit cenderamata bagi pada Tun Rahab. Jadi dia tanya kepada pegawai dia, berapa harga dia? Dia kata sikit je Tun, tak mahal pun. Dan berapa harga dia? Dia sebutlah sejumlah kecil. Dia kata tak apa, yang itu saya dah masuk dalam pembelanjaan trip ini. Tun Rahab kata tak boleh. Tun Razak kata tak boleh. Kenapa kamu masuk dalam pembelanjaan trip ni? Ini dia punya hal peribadi, nak bagi kepada isteri dia, tak ada kena-mengena dengan duit kerajaan. Dia akan bayar balik. Itu hebatnya Tun Razak di sudut ketulusan dia. Ini diceritakan oleh dalam buku yang diceritakan pengalaman orang yang mengiringi Tun Razak. Walaupun dia berada di tampuk kekuasaan, walaupun dia bukan macam zaman kita ni bersepah-sepah ustaz, maaf guna perkataan bersepah. Zaman dulu orang perempuan pun tak pakai tudung, pakai selendang pun alhamdulillah lah. Pakai sekar ikat bawah leher itu pun alhamdulillah dah. Tu zaman dulu. Zaman yang orang bukan macam zaman sekarang, boleh akses kepada agama mudah. Tapi pada zaman ketika itu Tun Razak sudah pun jaga ketelusan dia dalam bab harta negara, dia tak akan ambil. Ada cerita kedua, dia cerita tentang Tun Razak. Satu hari dia pergi rumah kawan dia, seorang kontraktor Cina. Dia tengok ada satu kolam renang. Bertanya kepada kawan dia yang Cina tu, kolam ni berapa harga? Cina tu kata kalau dia buat kat rumah Tun Razak, dia bagi 56,000. Zaman dulu 56,000 lebih kurang itu lah, catatan dalam buku. Tun Razak balik rumah, dia panggil JKR. Dia tu pergi tengok rumah Cina tu, ada kolam. Kalau dia nak buat kolam ni kat rumah Perdana Menteri, berapa harga? Panggil JKR. JKR pergi ukur, buat cek. Dia kata harga kolam tu 236,000. Kata Tun Razak, jangan buat kolam tu, sebab jumlah tu yang besar. Tentu kita ada orang Melayu bekas Perdana Menteri negara kita yang memang diceritakan dalam tulisan, iaitu seorang yang betul-betul takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita ada dalam sejarah negara kita, ada takut nak guna duit negara kerana dia tahu ada kehidupan sesudah mati. Tetapi selepas pada itu tuan-tuan sendiri faham, ya, faham sendiri, tapi rasa nak berai. Tapi ada pemimpin yang hebat, sebab tu dia dikagumi. Dia tak guna duit negara, dia takut sebab rakyat susah, rakyat miskin, rakyat memerlukan bantuan. Tapi zaman dulu bukan ada sangat ustaz-ustaz, bergerak sangat yang hebat-hebat. Ada makcik-makcik, pakcik-pakcik yang ajar mengaji, bukan ustaz pun. Saya sendiri pun mengaji Quran, bukan dengan ustazah pun. Makcik kampung je, pakai selendang je, bukan ustazah pun. Tapi zaman sekarang bersepah-sepah ustaz, bersepah semua. Anu sini sampai surau pun tak tahu nak pilih yang mana satu. Banyak sangat, ya, banyak sangat. Tapi dalam keadaan banyak orang agama,
Sepatutnya bertambah baik. Ya, patutnya bertambah baik, rakyat makin dididik. Rakyat makin bertambah bagus, diberi peringatan-peringatan agama. Tapi yang berlaku adakah begitu? Cuba tuan-tuan fikir. Pagi-paginya suruh tuan-tuan fikir, tidak mengantuk. Suruh tuan-tuan fikir sendiri. Kalau tuan-tuan tak fikir, tuan-tuan akan nampak di situ bagaimana adanya tembok-tembok yang menghalang kita untuk menjadi lebih baik. Tembok itu datang daripada luar ataupun tembok itu datang daripada dalam diri kita sendiri. Masing-masing kena fikir. Kalau kita nampak tembok itu daripada dalam diri kita, kita kena baiki. Kalau tembok itu berlaku di luar kita, kita kena runtuhkan tembok itu. Kalau tidak, kita tak akan fikir. Tak akan fikir. Sebab itu disebut juga dalam hadis, orang yang berfikir tentang umat, risau tentang umat, memikirkan solusi umat, lebih baik daripada orang yang sembahyang 2 rakaat. Sebab dia fikir diri dia aja. Dia fikir masalah macam mana ni, hidayah petunjuk macam mana ni. Saya sendiri bila dia masuk penjara ni, saya jadi pening tengok ramai sangat orang muda dalam penjara, umur 23, 24, 25. Pening kita tengok. Baru dia masuk penjara Kajang, kumpul 150 orang, ceramah dengan dia. Pening kita. Sebab pihak penjaga telefon, dia kata, Ustaz, tolonglah datanglah kalau boleh ke penjara Puncak Alam ni. Saya rasa bersalah, kata, walaupun saya bukan ustaz, saya rasa bersalah tengok Kristian datang tiap-tiap minggu. Satu NGO Islam pun tak datang. NGO bersepah kat bawah. NGO Islam banding dengan bukan Islam. Allah, saya pun telefon NGO ni, jomlah kita bantu. Tak ada. Yang duk pergi dakwah ajak orang bukan Islam masuk Islam, bersepah. Saya minta tolong, jomlah kita sama-sama. Tak ada. Sebab apa? Sebab kerja tak popular. Siapa nak buat kerja masuk penjara? Kerja masuk penjara ni tuan-tuan tak popular. Bila saya minta tolong kawan-kawan saya yang ustaz-ustaz, jom masuk, ustaz-ustaz pun takut. Kat luar cerita pasal jihad, perang Badar, perang Uhud, perang Qadisiyah, Khalid bin Al-Walid, jomlah kita masuk penjara sejauh. Ya ustaz, anda penjara, takut. Cerita pasal perang bukan main lagi dalam ceramah. Jihad bukan ada masuk penjara je, bukan duduk dalam penjara. Ikut saya masuk, saya ceramah sejam, awak ceramah sejam. Oh, tak nak. Takut. Cerita apa? Saya lagi jumpa, bukan nak jumpa rimau, nak jumpa manusia. Takut. Jadi tuan-tuan bila saya tengok, ramai ustaz takut juga punya. Nampak macam gah, tak sembang dia kuat. Sebab kita tak cukup tenaga. Saya minta tolong. Tak apa, saya tulis surat, saya mohon dengan pihak-pihak. Saya bagi tahu ini di bawah NGO saya tu. Tak mahu. Tak nak. Dia kata kalau tangkap bagi ceramah dekat pegawai penjaga, okey. Sebab apa? Sebab dapat duit. Ceramah dengan bantuan, habis duit. Ya, saya pergi ke penjara barang, penjara penuh, ceramah dengan bantuan-bantuan. Bukan dapat duit, habis duit. Tapi itulah tuan-tuan dalam perjuangan kita ni. Satu perkara yang kita kena ingat dalam hidup kita, jangan lupalah minta supaya Allah kekalkan kita tu dalam keimanan sampai mati. Dan doalah dengan doa yang diajar oleh Al-Quran, Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa untuk diri kita, keluarga kita, supaya sentiasa berada dalam hidayah dan petunjuk Allah. Kalau kita dah selamat, alhamdulillah. Tapi keturunan kita macam mana? Selamat tak? Nah, itu kita kena tengok. Dan kita doalah dengan doa-doa yang diajar oleh Al-Quran. Boleh saja tuan-tuan, 7-10 hari ni. Tuan-tuan pun lapar pagi ni, bukan boleh lama-lama boleh. InsyaAllah kita sambung nanti pada kuliah kita akan datang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu